Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang, bersama saya Fatin Syaira Rosdi. Tumpuan berita malam. Kerajaan Sarawak memperuntukkan dana hampir 1.0 bilion ringgit untuk pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS 9.0 yang merangkumi 5 langkah bagi tempoh 6 bulan mulai Julai ini hingga Disember 2022. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg berkata, 5 langkah tersebut adalah pemberian diskaun bil elektrik, diskaun bil air, diskaun taksiran kadar cukai pintu, diskaun 50% sewa pasar dan gerai dan bahan binaan tambahan di bawah peruntukan khas untuk variasi harga VOP 2.0. Menurutnya, bagi diskaun bil elektrik, Kerajaan Sarawak akan meneruskan inisiatif pemberian diskaun 5% sehingga 25% ke atas bil elektrik bulanan kepada pengguna domestik, komersial dan industri termasuk pengusaha dan peruncit makanan mulai Julai hingga Disember 2022. Kos keseluruhan diskaun bil elektrik ini berjumlah RM201.76 juta dan ia akan dibayar oleh Kerajaan GPS Sarawak. Langkah kedua, diskaun bil air, diskaun 10% hingga 25% ke atas bil air bulanan untuk pengguna domestik, komersial dan industri diteruskan mulai Julai hingga Disember 2022. Diskaun ini akan memberi manfaat kepada lebih daripada 685,000 pemegang akaun di seluruh Sarawak. Kos keseluruhan diskaun bil air ini berjumlah RM35.34 juta. Ia juga akan dibayar oleh Kerajaan Sarawak. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas semasa mengumumkan BKSS 9.0 bertemakan meringankan beban kos sara hidup rakyat akibat inflasi di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Isnin. Turut hadir ketiga-tiga timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugambas, Datuk Amar Wang Tengah Ali Hassan dan Datuk Sri Profesor Dr. Sim Kuhian, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Sri Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Perancangan Ekonomi dan Pembangunan, Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil dan Setiausaha Kewangan Sarawak, Datuk Sri Dr. Wan Lizos Man Wan Umar. Mengulas lanjut, Premier Sarawak memberitahu langkah 3 pula adalah diskaun 25% untuk taksiran kadar cukai pintu tahunan melebihi RM400 dan diskaun 30% untuk kadar cukai pintu tahunan RM400 ke bawah untuk premis kediaman, komersial, industri dan premis pegangan khas mulai tempoh sama. Jelas beliau, langkah ini akan memberi manfaat kepada lebih daripada 500,000 premis di bawah pihak berkuasa tempatan PBT dan sekaligus meringankan beban rakyat dan peniaga di Sarawak, dan keseluruhan kos diskaun ini akan melibatkan perbelanjaan Kerajaan Sarawak sebanyak RM54 juta. Langkah keempat, diskaun 50% sewa pasar dan gerai. Pihak berkuasa tempatan PBT untuk peniaga dan penjaja diteruskan bagi bulan Julai hingga Disember 2022. Bantuan ini akan memberi manfaat kepada lebih daripada 10,000 penjaja yang berdaftar yang menyewa pasar dan gerai di bawah PBT. Keseluruhan kos diskaun ini akan melibatkan perbelanjaan Kerajaan Sarawak sebanyak RM1.73 juta. Dalam pada itu, Premier Sarawak juga mengumumkan BKSS 9.0 kali ini juga mewujudkan variasi harga VOP 2.0 untuk menampung kenaikan harga bahan binaan untuk semua projek yang dibiayai Kerajaan Sarawak, dan dianggarkan kos yang ditanggung adalah kira-kira RM700 juta. Ujar beliau lagi, Kerajaan Sarawak telah mengambil keputusan untuk menyambung pemberian bantuan bagi meringankan beban rakyat Sarawak yang terkesan akibat kenaikan kos sara hidup, terutama yang berpendapatan rendah.
Dalam perkembangan lain, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari telah menyampaikan beasiswa dari Yayasan Sarawak kepada 3 pelajar cemerlang dalam satu majlis ringkas di pejabatnya hari ini. Beasiswa itu sebagai tanda penghargaan Kerajaan Sarawak terhadap usaha gigih mereka yang berjaya mendapatkan keputusan terbaik dalam peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM 2021. Menurut Presley Bangga Kendidi dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kubong yang mendapat 4.0 CGPA dalam STPM 2021, beliau menzahirkan ucapan terima kasih kepada Premier Sarawak di atas bantuan yang telah diberikan itu. Sekali kami mau mengucapkan terima kasihlah kepada Premier Sarawak kerana telah sebab beliau yang memberi kami beasiswa tu sebab beliau yang announce. Kemudian kami mau mengucapkan terima kasih juga kepada cikgu-cikgu di sekolah SMK Kubong ya, especially kepada guru mata pelajaran kami, Cikgu Zukma, Cikgu Naima, dan guru-guru yang lain jugalah. Sementara itu, Indra Sokardi iaitu bapa kepada Nur Zahirah juga dari SMK Kubong berharap dengan adanya beasiswa ini akan memberikan motivasi kepada anaknya untuk terus memperoleh kejayaan yang cemerlang pada masa depan. Sangat gembiralah. Jadi dapat mengurangkan kos perbelanjaan. Mudah-mudahanlah dengan adanya beasiswa ini dia dapat meneruskan pelajaran dengan lebih cemerlang lagi ke peringkat yang lebih tinggi lah. Manakala Nasha Izzati Ramli dari SMK Merapok turut menzahirkan rasa gembira di atas bantuan beasiswa ini bagi membolehkannya menyambung pelajaran di Universiti Malaysia Sabah UMS dalam jurusan pendidikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Sarawak kerana memberi beasiswa ini kepada kami pelajar STPM. Saya berharap agar cita-cita saya dapat saya capai, iaitu menjadi seorang pendidik. Terdahulu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat dari Menteri Kewangan Malaysia, Senator Tengku Datuk Sri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz. Turut hadir ialah Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugambas dan Datuk Amar Wang Tengah Ali Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang merangkap Ahli Parlimen Sentubong, Datuk Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali serta Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Sri Muhammad Abu Bakar Mazuki. Sementara itu, Universiti Teknologi Swinburne yang diketuai Naib Kaunselor dan Presidennya Profesor Pascal Uster turut melakukan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di pejabatnya hari ini. Turut hadir ialah Timbalan Naib Kaunselor Penyelidikannya Profesor Karen Hapgood bersama Pro Naib Kaunselor Pelibatan Global Dr. Douglas Proctor dan Pengerusi Lembaga Pengarah dan Majlis Universiti Tan Sri Dato' Amar Dr. Muhammad Morshidi Abdul Ghani. Perjumpaan selama lebih kurang sejam itu membincangkan beberapa peluang bagi meningkatkan kerjasama di antara Universiti Swinburne dan Kerajaan Sarawak yang telah menghampiri 22 tahun eratnya dan beberapa perkara berkaitan. COVID. So we were delighted to have the opportunity today to meet with the Premier, to talk with him about the campus, about its development over the next period of time, and for a group of new leaders at the university to really have that opportunity to be in Kuching to meet with the members of the Sarawak State Government. Dr. Douglas Proctor berkata demikian kepada media mewakili Profesor Pascal selepas selesai kunjungan tersebut. Sementara itu, Karen Hapgood menambah pihaknya juga mengambil maklum berhubung strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 yang sedang dan akan dilaksanakan Kerajaan Sarawak. We had the opportunity to speak with the Premier about the digital and transformation and his plan and strategy for the post-COVID development strategy and how Swinburne's expertise in Industry 4.0, manufacturing, robotics and automation and digital transformation could be something that we could really contribute from both our Melbourne and our Sarawak campuses towards the state government's goals. Perkembangan seterusnya, Kerajaan Sarawak telah membelanjakan 300 juta ringgit untuk operasi perkhidmatan vaksin COVID-19 di negeri ini.
Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas berkata peruntukan itu disalurkan kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak termasuk bagi menyediakan kemudahan sokongan. Katanya kos itu tidak melibatkan pembelian vaksin kerana suntikan berkenaan disediakan oleh Kerajaan Persekutuan. The 300 million is the operation cost of the SDMC. This include hotel and backup facilities for the vaccine. Not buying the vaccine. Not buying the vaccine. Vaccine are provided free by the federal government. But we need backup services, transport, food, and our hotel quarantine in Sarawak. We are paying for the quarantine. Itu 14 hari when people coming back to Sarawak, and those are the costs. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri majlis malam penghargaan petugas barisan hadapan COVID-19 Zon Tengah di Sibu pada Sabtu. Sementara itu, Dato' Amar Douglas turut memberikan penghargaan kepada petugas barisan hadapan yang terlibat dengan program vaksinasi di Sarawak. Untuk, for example, nak vaksin pergi ke Ulu Betarajang, to the interior there, we need transport perahu, we need engine, heli, and then also at the same time the other PKRC, we have field hospital, like what we're doing in Sibu, one in Miri, Tulu. So those are the costs. Tambahnya, keutamaan kerajaan adalah untuk menyelamatkan nyawa dengan memberi vaksin kepada seramai yang mungkin pada kadar segera. That's why we thank the Premier just now. Without this, our vaccination were a little bit handicapped. Can you imagine, di interior sana, kawasan Penan, Ulu Baram, Ulu Betarajang, very far. In the coastal area, in jauh tu. But since we have the full support of the state government, because our priority is to save life. That's why we want to make sure the vaccine to reaching everybody as fast as possible, especially in the interior. Sementara itu, beliau turut menyatakan kebimbangan apabila hanya 7.1% individu yang layak mendapatkan suntikan dos penggalak kedua. Katanya statistik tersebut sangat rendah dan tidak menolak kemungkinan orang ramai masih ragu-ragu untuk mendapatkan suntikan dan bimbang terhadap komplikasi. Turut hadir Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian, Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Sikitayai, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat 1 Dr. Anwar Rapai, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidol, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Ik Pahon Joyik, Ahli Dewan Undangan Negeri Pakan Tan Sri William Mawan Ikom dan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri. Selanjutnya, kontingen Sarawak mensasarkan sekurang-kurangnya 55 pingat emas untuk menjadi juara pada Tamasya Sukan Malaysia Sukma edisi ke-20 2022 di Kuala Lumpur pada September ini. Sehubungan itu, Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, atlet-atlet di negeri ini perlu bersiap siaga dari segi fizikal dan mental sebelum berlangsungnya Tamasya Dwi tahunan itu. Our target is a very conservative target 44 goal. Kalau target 44 goal, I can say we would be able to become champion. That's how my outlook. Because the last Sukma, the champion, if I'm not mistaken, they got 55 gold medal. If I'm not mistaken, they got 55 gold medal. So, to be champion, we have to be at least 55 gold medal. 55 gold medal. Beliau berkata demikian pada majlis perjumpaan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak bersama Chef The Mission CDM di Kuching pada Ahad. Menurut Datuk Seri Abdul Karim lagi, cabaran Sarawak pada Sukma kali ini yang akan berlangsung dari 16 hingga 24 September akan diterajui seramai 336 atlet lelaki dan 234 atlet wanita.
Terdahulu, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan merangkap CDM Kontingen Sarawak, Datuk Jeneral Rentap Jabu, mahu atlet Sarawak meningkatkan persediaan mereka untuk memburu kejuaraan pada edisi SUKMA kali ini. Hadir sama Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan 2 merangkap Penolong Chief Demission ACDM Dr. Ripi Lamat, Setiausaha Tetap Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Nancy Jolhi, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Sukan Sarawak merangkap Pengarah Majlis Sukan Negeri Sarawak Moshidi Frederick, Div-Div Kehormat dan para pengurus pasukan dan tetamu jemputan yang lain. Sementara itu, bercakap semasa melancarkan kempen Siasitok Sarawak SSS 4.0 di Kuching pada Isnin, Datuk Seri Abdul Karim berkata kempen pelancongan Siasitok Sarawak dan penginapan Siasitok Sarawak bertemakan Discover Sarawak Gems kini kembali eksklusif untuk rakyat Sarawak dan bukan penduduk negeri ini bagi pakej pelancongan dan penginapan mulai September 2022 ini. Menurutnya, kempen pelancongan Siasitok Sarawak ini dapat memberi peluang kepada rakyat Sarawak sendiri untuk menerokai halaman belakang mereka dan berkongsi permata Sarawak kepada dunia. Beliau berkata ini membuktikan Siasitok Sarawak merupakan kempen yang mendapat sambutan hangat di kalangan rakyat Sarawak untuk mengenali negeri mereka dengan lebih dekat dan berpeluang memilih daripada 62 pakej pelancongan menarik di seluruh Sarawak. I'm pleased to officially announce the return of our homegrown brand, Siasitok Sarawak, and Siasitok Sarawak accommodation. There are two of them. One is for packages, one is for accommodation. Happening this September. It's created to revive and boost local travel during the pandemic. It gives the opportunity for Sarawak kids to explore their own backyard and become local ambassadors, sharing Sarawak gem to the world. I'm happy to see the success of our homegrown brand Siasitok Sarawak for the past 2 years, as well as Siasitok accommodation in 2021, with sales generated over Malaysia 10.5 million. Dalam pada itu, beliau berkata penginapan Siasitok Sarawak dilancarkan sebagai sebahagian daripada langkah tambahan untuk menyokong sektor penginapan pada Oktober 2021. Tambahnya, penginapan Siasitok Sarawak versi pertama mendapat sambutan menggalakkan di mana kedua-dua versi itu menghasilkan 16,655 tempahan bilik dengan nilai jualan keseluruhan melebihi 3.9 juta ringgit. Today, I'm proud to announce the commencement of Siasitok version 4 with newly added packages. The packages such as Kedaya Kelang Pusat for waterfall lovers, Saloma Homestay for vacationers to immerse and experience the Bidayuh culture, bird watching in Kelalat to get the chance to spot the tulip frog, which is endemic to the mountains of the northern Borneo, the unforgettable Belaga expedition, and visit Umar Belo. Oh, I've been here, Umar Belo. Very big longhouse. Potentially the longest interrupted longhouse structure in Sarawak, which consists of 7 connected blocks. Yeah, I still remember when I took a walk, it was really, really long, but they are all connected to each other. As well as follow the Raja Brooks Trail and visit Rentap's Fort and Bukit Sadok. Enjoy a rapid shooting experience with the Julau and Upriver expedition. Discover Murung and visit the Limbang Lawas, the Maritime Pasir Lupur to pamper yourself with the natural mud bath. Sementara itu, beliau menambah penginapan Siasitok Sarawak 3.0 akan menyediakan tawaran terbaik dengan diskaun sehingga 35% untuk pakej staycation dari hotel yang mengambil bahagian. Jelasnya, inilah masa yang sesuai untuk rakyat Sarawak sendiri dan bukan penduduk Sarawak bagi merancang aktiviti akhir tahun mereka. Manakala di Serian, Bung Sadong Climb Baton Trail Challenge Serian 2022, edisi ketiga adalah salah satu platform memperkenalkan Serian sebagai pusat ekopelancongan.
Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagah Wiin berkata, cabaran lasa itu juga dapat memperlihat keindahan Gunung Ganang di sepanjang laluan program berkenaan. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Tarat lagi, program tersebut juga dapat melahirkan warga serian yang sihat di samping mengeratkan solidariti rakyat yang berbilang bangsa, agama dan latar belakang. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan perasmian Bung Sadong Climb Beton Trail Challenge 2022 pada Ahad. Difahamkan seramai 297 peserta telah menyertai program yang dianjurkan oleh Majlis Daerah Serian dengan kerjasama Biro Belia Sukan dan Rekreasi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan JKKK Kampung Bunga Serian. Dalam program sama, Datuk Roland turut menyampaikan cek projek kecil luar bandar MRP untuk JKK Kampung Bunga berjumlah RM25,000 dan dana penganjuran Bung Sadong Climb Beton Trail Challenge 2022 berjumlah RM40,000. Beralih dengan laporan di Limbang, tema sambutan Hari Belia Negara HBN 2022, ini masa kita, sinonim dengan golongan belia pada masa kini untuk bersama membangunkan negara, walau dalam apa sekalipun keadaan yang melanda. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Malaysia, Datuk Hasbi Habibullah berkata, belia perlu tampil melalui pelbagai peluang yang disediakan selari dengan konsep daripada belia untuk belia. Katanya lagi, pelibatan dan sumbangan generasi muda sangat diperlukan dalam memperkukuhkan semangat keluarga Malaysia. Beliau berucap demikian semasa merasmikan Hari Belia Negara 2022 peringkat bahagian Limbang di Dewan Suara Limbang di sini pada Sabtu. Pelbagai pengisian telah disediakan sebagai platform kepada para belia untuk mengekspresikan diri mereka, melibatkan pelbagai segmen antaranya modal insan, ekonomi, kenegaraan dan patriotisme, gaya hidup aktif, kreativiti, inovasi dan digitalisasi dan dari belia untuk belia. Lebih membanggakan lagi, gimik perasmian HBN 2022 peringkat bahagian Limbang merupakan hasil ciptaan daripada pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Medamit yang telah memenangi pertandingan mencipta gimik HBN 2022. Datuk Hasbi yang juga ahli Parlimen Limbang turut memberitahu Kementerian Belia dan Sukan telah memperkenalkan kategori anugerah baharu dalam Anugerah Perdana Belia Negara pada tahun ini sebagai inisiatif menyuntik semangat golongan belia untuk terus menyumbangkan bakti kepada pembangunan negara. Paparan seterusnya, program Randau Majlis Pembangunan Sosial Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti MPS-KPWK diadakan bertujuan memperkasakan komuniti melalui pendidikan, kesedaran, pencegahan dan penyelesaian isu-isu sosial dalam masyarakat. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Mambong, Datuk Dr. Jerib Susil berkata kerajaan Sarawak mementingkan pembangunan seimbang dari semua perkara termasuk pembangunan fizikal dan sosial. Sehubungan itu jelasnya program seumpama ini mampu mempertingkatkan pemerkasaan diri dan keluarga dalam memastikan tiada individu ketinggalan dalam arus pembangunan. Beliau berkata demikian semasa berucap di majlis penutupan program tersebut di Dewan Serbaguna Kampung pada Ahad. Program Randau yang pertama di bahagian Kuching dan yang ketiga dianjurkan di negeri ini merupakan program turun padang ke kawasan pedalaman Sarawak yang memfokuskan 14 isu-isu sosial untuk ditangani oleh MPS KPWK dengan penglibatan sebanyak 36 agensi kerajaan termasuk badan bukan kerajaan. Ia merangkumi isu penyalahgunaan dadah dan substans, jenayah harta benda, jenayah seksual terhadap kanak-kanak dan wanita, keganasan rumah tangga, kehamilan remaja, perkahwinan dan penceraian, kesihatan mental, gelandangan, masalah dokumen pengenalan diri, penyakit jangkitan kelamin, jenayah cyber, buli, penuaan dan kemiskinan. Sekian edisi malam bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebab Fakta, Salam UKAS.